Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif bin Idris. Hari ini akan membentang kertas konsep perspektif guru di sekolah rendah terhadap pengurusan perubahan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Baik, kita pergi kepada abstrak. Tujuan kertas konsep ini adalah untuk menilai perspektif guru di sekolah rendah terhadap perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan di Malaysia. Perubahan secara umumnya ialah pertukaran atau peralihan. Perubahan didapati lebih menggambarkan perkembangan sesuatu ciri untuk proses penambahbaikan. Perubahan kadang-kala dirujuk kepada proses yang memulakan sesuatu perubahan dan pada situasi lain pula ia dirujuk kepada objek atau produk sesuatu proses perubahan. Idea tentang perubahan telah melalui dan akan terus menjalani berbagai-bagai proses yang berbeza dari aspek istilah dan makna. Kurikulum merupakan skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti yang mencakupi pembelajaran sama ada di dalam maupun di luar kelas. Lazimnya ia ditentukan oleh Kementerian Pendidikan di setiap negara, tetapi guru juga memainkan peranan dalam menentukan kurikulum mata pelajaran yang diajarinya. Kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Menurut definisi spesifik yang menyatakan bahawa kurikulum merujuk kepada pelbagai aktiviti pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian serta bertindak sebagai ejen perubahan kepada masyarakat. Sebagai ejen perubahan, guru perlu menguasai dan memahami kurikulum sekolah itu sendiri walaupun sering berlakunya perubahan. Kertas konsep ini membincangkan perspektif guru terhadap perubahan kurikulum yang berlaku di dalam sistem pendidikan. Dalam dapatan kajian berdasarkan 2 artikel jurnal, mendapati bahawa guru-guru memberikan perspektif yang positif dengan perubahan kurikulum yang berlaku, namun dalam pada masa yang sama, mereka tidak cukup bersedia untuk menghadapi perubahan jika tidak mendapat sokongan perubahan profesional yang lestari. Masuk kepada pengenalan, pendidikan merupakan suatu faktor keperluan dasar untuk setiap manusia. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih kompeten dan bersedia untuk menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Kurikulum berdasarkan definisi umum ialah proses aktiviti yang dialami oleh seseorang individu dari peringkat kematangan mentah kanak-kanak sehingga ke peringkat kematangan orang dewasa. Perubahan secara umumnya ialah pertukaran atau peralihan. Perubahan didapati lebih menggambarkan perkembangan sesuatu ciri untuk proses penambahbaikan. Idea tentang perubahan telah melalui dan akan terus menjalani berbagai-bagai proses yang berbeza dari aspek istilah dan makna. Kurikulum merupakan skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti yang mencakupi pembelajaran sama ada di dalam maupun di luar kelas. Lazimnya ia ditentukan oleh Kementerian Pendidikan di negara masing-masing, tetapi guru juga memainkan peranan dalam menentukan kurikulum mata pelajaran yang diajarinya. Oleh itu, setiap perubahan kurikulum yang dilaksanakan akan memberi kesan bukan sahaja kepada murid, malah kepada guru. Isu akan timbul jika guru itu sendiri sebagai pelaksana dasar perubahan di sekolah tidak faham atau tidak didedahkan dengan ilmu yang mencukupi tentang perubahan yang ingin dilaksanakan. Teori perubahan Kurt Lewin 1946 di mana teori ini digunakan di dalam kertas konsep ini. Setiap perubahan yang ingin dilakukan perlu mempunyai objektif-objektif tertentu. Kurt menyatakan bahawa pada peringkat pertama seseorang itu perlu mempunyai keinginan untuk merubah situasi yang lama. Kemudian peringkat kedua seseorang itu perlu berubah kepada kelakuan yang baru. Sebagai contoh, kurikulum yang lama sudah tidak relevan perlu diubah kepada kurikulum baru yang lebih efektif. Peringkat ketiga ialah pengekalan kelakuan di tahap amalan baru. Contohnya, jika kurikulum baru itu dapat berimpak perubahan yang diharapkan, maka proses pembukuan semula dilakukan. Bagi model pula, saya telah memilih model kerangka kerja 7S McKinsey 1980. Ia diasaskan oleh Tom Peters dan Robert Waterman.
iaitu konsultan di perusahaan McKinsey dan Company. Di dalam model ini terdapat 7 elemen perubahan, iaitu di mana ia merangkumi strategi, iaitu perlu tegas dan jelas supaya individu atau kelompok mengetahui dengan jelas cara untuk mencapai sasaran organisasi. Kemudian struktur, iaitu untuk mengatur sistem kerja, komunikasi, kewibawaan dan tanggungjawab serta pendelegasian tugas kepada unit kerja. Yang ketiga adalah sistem, iaitu merupakan fokus utama pengurusan apabila terjadi perubahan organisasi dalam suatu organisasi. Yang keempat ialah gaya kepemimpinan atau style, bentuk tindakan pengurus, penggubal untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Kemudian adalah pekerja iaitu staff. Staff adalah pekerja yang diperlukan oleh organisasi. Contohnya, guru sebagai pelaksana perubahan kurikulum. Yang kelima adalah skill atau kemahiran, di mana kemampuan pekerja yang diperlukan oleh organisasi untuk melakukan tugas dengan baik dalam mencapai sasarannya. Yang ketujuh yang terakhir adalah matlamat ulung, di mana ia merujuk kepada visi organisasi dan merupakan panduan perilaku bagi semua pekerja dan pengurus organisasi. Baik, kita pergi kepada kajian literatur. Wan Azelia binti Wan Aziz 2014 menyatakan dalam kajiannya bahawa halangan-halangan utama yang dikenal pasti dalam pelaksanaan kurikulum ialah faktor bebanan tugas guru, faktor pihak pentadbir, faktor guru, faktor kemudahan dan faktor pelajar. Berdasarkan kajian Tai dan Omar 2017 secara keseluruhannya mendapati sikap guru terhadap perubahan pada tahap yang sederhana. Hal ini kerana penghakiman evaluatif guru dipengaruhi oleh banyak faktor. Seterusnya, kesediaan perubahan sekolah didefinisikan sebagai tahap komitmen terhadap perubahan dan efikasi perubahan yang ditunjukkan oleh setiap lapisan warga sekolah bagi melaksanakan program pelaksanaan perubahan dalam organisasi. Weiner 2009. Weiner 2009 turut mengambil kira pandangan pakar-pakar pengurusan perubahan yang menekankan kepentingan bagi mewujudkan kesediaan organisasi untuk perubahan yang melibatkan usaha secara kolektif yang terletak dalam ruang lingkup perspektif kepimpinan. Zainuddin Tini Abdul Hamid Hazil 2004 dalam kajian mereka menyatakan bahawa majoriti guru-guru mempunyai kefahaman yang baik mengenai perubahan kurikulum serta peranan yang perlu dimainkan oleh mereka dalam menjayakan maklumat perubahan kurikulum tersebut. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dalam proses membuat transformasi pendidikan yang melibatkan perubahan secara berskala besar yang memerlukan guru-guru menjadi ejen perubahan. Perbincangan dapatan kajian, menurut kajian yang dijalankan oleh Samantha Govender 2018 yang bertajuk South African Teachers Perspective on Support Received in Implementing Curriculum Changes, beliau mengkaji reformasi kurikulum yang berlaku di Afrika Selatan dan mendapat maklum balas perspektif guru tentang bagaimana guru-guru di sekolah di negara itu mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut. Perspektif guru dalam melaksanakan reformasi di sekolah dikaji dengan tujuan untuk mengetahui cabaran yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Beliau mendapati bahawa guru merasa tidak cukup disediakan dengan program pembangunan profesional yang lestari berkenaan perubahan kurikulum yang dilakukan. Samantha Govender juga menyatakan bahawa terdapat 9 perkara yang diperlukan oleh guru-guru di Afrika Selatan untuk menghadapi perubahan kurikulum, iaitu yang pertama, sokongan dari agensi luar, kemudian yang kedua, program pembangunan profesional untuk menyokong guru, yang ketiga, penyeliaan dan pemantauan mengikut daerah daripada pegawai daerah, 4, kapasiti untuk menyokong inovasi, kemudian pengetahuan kandungan pedagogi dan latihan bilik darjah, kemudian saiz kelas, yang ketujuh, ketersediaan dan keboleh capaian guru untuk mendapat bahan sokongan, yang ke-8, penyeliaan dan pemantauan oleh kaki tangan pasukan pengurusan, dan yang ke-9, aktiviti berasaskan sekolah. Yang seterusnya ialah satu lagi kajian yang dilakukan oleh Govinda Lingam, Narsama Lingam, Lalesh Sharma 2017 yang bertajuk Educational Reforms and Implication on Teachers' World of Work Perspective of Fijian Primary Teachers menyatakan bahawa pembaharuan pendidikan telah memperhebatkan kerja guru. Dalam hal ini, pihak berkepentingan utama harus berhati-hati ketika melakukan perubahan berterusan yang terkumpul
untuk mengelakkan kesan serius terhadap beban kerja guru dan seterusnya hasil pembelajaran anak-anak. Guru sendiri menekankan perlunya perubahan pada masa hadapan merangkumi lebih banyak peluang untuk pengembangan profesional yang berterusan untuk membolehkan mereka mengatasi tuntutan kerja yang baru. Maklum balas yang diperoleh daripada guru menerusi kajian tersebut menunjukkan terdapat kesedaran bahawa pentingnya perubahan yang telah berlaku dalam pekerjaan mereka. Pengkaji juga menyatakan sebilangan besar guru ini menjalani latihan sejak dulu kala dan mungkin sahaja mempunyai pengetahuan terhad mengenai trend terkini dalam perubahan sistem pendidikan. Terlalu banyak kertas kerja juga dapat membuat guru kecewa kerana menjejaskan masa mereka untuk mengajar dan kurangnya latihan guru menghalang pelaksanaan perubahan pendidikan yang berkesan. Seterusnya kita lihat isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan kurikulum. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dalam proses membuat transformasi pendidikan yang melibatkan perubahan secara berskala besar memerlukan guru-guru untuk menjadi ejen perubahan. Walaupun guru berada dalam persekitaran dinamik yang sentiasa mengalami perubahan, namun sikap guru terhadap perubahan tetap menjadi tanda tanya. Sejauh manakah guru sebagai pelaksana dasar mempunyai kualiti yang diperlukan? Jika kurikulum diubah atau direformasi, apakah ukurannya? Keberkesanan dalam setiap perubahan kurikulum di sekolah juga kelihatan sukar diukur kerana sistem penilaian masih berorientasikan peperiksaan terutamanya untuk pelajar-pelajar. Selaras dengan kemajuan teknologi maklumat dan ICT, infrastruktur dan kemahiran guru juga perlu diambil perhatian agar perubahan kurikulum ini lebih menyeluruh. Yang terakhir, kadar ketersampaian maklumat berkenaan dengan perubahan kurikulum juga perlu menyeluruh dan selaras di seluruh negara agar tidak timbul kepincangan dalam perubahan kurikulum yang dilaksanakan. Implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perubahan pendidikan, pihak-pihak berkepentingan dan pemegang taruh seperti Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN perlu mengambil maklum akan pandangan keperluan guru-guru di sekolah terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu keputusan melakukan perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan khususnya di sekolah. Selain itu, pihak PPD dan pentadbir sekolah perlu menyediakan sumber-sumber keperluan perubahan yang hendak dilaksanakan seperti latihan profesionalisme, bengkel, modul dan kandungan pedagogi yang lengkap dan sistematik agar guru-guru di sekolah dapat melaksanakan sesuatu perubahan kurikulum itu dengan baik dan berkesan. Tunjuk ajar, bimbing selia dan pemantauan yang sistematik juga perlu dilaksanakan oleh pihak KPM, JPN, PPD dan pentadbir sekolah untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan perubahan kurikulum yang dilakukan, seterusnya memberikan persepsi yang positif dalam kalangan guru terhadap perubahan tersebut. Kesimpulannya ialah harus diakui perubahan, reformasi dan transformasi akan sentiasa berlaku dalam sistem pendidikan. Kehendak-kehendak perubahan dalam kurikulum ini perlu dilaksanakan di semua sekolah sejajar dengan peredaran masa dan zaman serta keperluannya. Mengurus dan melakukan sesuatu perubahan bukanlah satu kerja yang mudah, tetapi kemampuan dan kebolehan pemimpin atau perancang membolehkan suatu perubahan itu dilakukan. Perubahan yang ingin dilakukan perlulah terancang dan konsisten untuk memperbaiki dan menaik taraf sistem pendidikan negara. Baik, ini adalah semua rujukan yang telah saya gunakan ketika membuat kertas konsep ini. Sekian, terima kasih